Perkembangan dari Sabah, kerajaan negeri akan memperhalusi prosedur tertentu sebelum sambutan Hari Sabah digazetkan. Jadi laporannya terus saja bersama Anissa Daulus di Kota Kinabalu. Silakan Anissa. Baik, Miza. Kerajaan negeri akan memperhalusi prosedur tertentu sebelum sambutan Hari Sabah digazetkan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan bagaimanapun menjelaskan sambutan berkenaan yang akan diraih pada 31 Ogos setiap tahun akan dimulakan di Tambunan 31 Ogos ini. Tidak perlu, but it's just a formality. Dan I check on the record that Hari Sabah is already declared a holiday from the beginning, 60 years ago. So it's just a matter of formality to put it on record. If it is not already gazetted, we'll make sure first, then we gazette it lah. Datuk Dr. Jeffrey menyatakan demikian kepada pemberita di Kota Kinabalu ketika ditanya sama ada sambutan Hari Sabah akan diwartakan. Pada masa sama, Datuk Jeffrey yang juga ahli Parlimen Keningau mengajak rakyat Sabah sama-sama memeriahkan sambutan berkenaan. Baru-baru ini, Kabinet Negeri memutuskan untuk mengadakan sambutan Hari Sabah bagi memperingati Sabah Merdeka 60 tahun lalu. Jabatan Perhutanan Sabah sedang merangka Pelan Induk Hutan 25 tahun sebagai panduan merintis hala tuju dan pengurusan sumber hutan jangka panjang. Ia selaras dasar Hutan Sabah 2018 yang bukan sahaja memberi tumpuan kepada hutan simpan tetapi seluruh kawasan hutan di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor berkata, sejak 1997, Jabatan Perhutanan Negeri telah melaksana pelbagai langkah proaktif termasuk mewujudkan konsep pengurusan hutan lestari untuk melindungi hutan negeri. Beliau berucap merasmikan persidangan antarabangsa Sabah Heart of Borneo HOB di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan. Menurut Datuk Haji G, usaha mewujudkan keseimbangan pembangunan sosio-ekonomi dan pemeliharaan alam sekitar melalui rasionalisasi penggunaan tanah perlu dilaksana berterusan sebagai alternatif penjanaan pendapatan baharu dan mampan untuk Sabah. Ini termasuk menerokai pelbagai inisiatif yang boleh menyokong program pemeliharaan hutan melalui penjanaan pendapatan bukan berasaskan kayu. Dalam pada itu, Datuk Haji G berkata kerajaan negeri sentiasa komited terhadap usaha pemeliharaan alam semula jadi melalui pewujudan kawasan perlindungan selaras objektif HOB. Sejak pengisytiharan inisiatif HOB pada 2007, kerajaan negeri menerusi Jabatan Perhutanan Sabah telah mencapai banyak kemajuan dalam program pemeliharaan melalui beberapa perjanjian persefahaman MOU. Ketua Menteri turut menzahirkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan, khususnya Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim atas sokongan terhadap inisiatif HOB dengan menyalurkan kira-kira RM48 juta sejak 2009. Manakala sejumlah RM13 juta lagi dijanjikan untuk inisiatif berkenaan di bawah rancangan Malaysia ke-12. Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP merangka beberapa polisi termasuk dasar lanskap negeri Sabah. Ia bagi memastikan pembangunan lanskap negeri yang berkualiti, berdaya huni dan teratur dengan sentuhan seni bina tersendiri sekaligus meningkatkan kelestarian hijau. Kita disarankan untuk mengurangkan impak kejadian perubahan iklim ni yang akan boleh memudaratkan kita dari segi kemusnahan awam dan juga dari segi ekonomi. Datuk Dr. Joakim yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata demikian kepada media selepas merasmikan bengkel resolusi air hijau, tindakan bersepadu PBT dan masyarakat di Zon 2, Majlis Daerah Keningau, Majlis Daerah Tambunan, Majlis Daerah Tenom dan Majlis Daerah Nambawan di Keningau. Katanya turut dirangka inisiatif KKTP ke arah masyarakat rendah karbon untuk membiasakan masyarakat mengamalkan budaya rendah karbon. Datuk Dr. Joakim menjelaskan setiap pembangunan yang diluluskan mensyaratkan pemaju perumahan menyediakan minimum 10% kawasan lapang berkeluasan 0.4 hektar sebagai ruang rekreasi awam.
Selain itu, pelaksanaan Indeks Bangunan Hijau GBI perlu diterapkan dalam reka bentuk binaan mengikut konsep kelestarian di mana tenaga, air dan bahan digunakan dengan cekap. Ia turut merangkumi penyediaan sistem rangkaian pejalan kaki dan berbasikal, sistem jalan raya dan pengangkutan yang berkonsepkan hijau. Konsep hijau tersebut merangkumi pendigitalan lestari dan komponen hijau dalam penggunaan sistem lampu solar, sistem penuaian air hujan, material yang telap air, pemakaian 5R iaitu membendung, mengurangkan, kitar semula dan pemulihan. Bengkel ini merupakan kesinambungan program Festival Air Hijau KKTP, inisiatif Hijau KKTP Aspirasi Sabah Maju Jaya yang dilaksana 15 Julai lalu. Sementara itu, Kerajaan Negeri sedang mengkaji penstrukturan semula gaji dan alaun Ketua Daerah, Ketua Anak Negeri KAN, Wakil Ketua Anak Negeri WKAN, Ketua Kampung dan Kapitan serta Jawatan Kuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung JPKK sejajar peranan dan tanggungjawab yang semakin mencabar. Kajian itu dilaksana Jabatan Hal Ehwal Anak Negeri di bawah Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni berkata gaji dan alaun mereka juga wajar ditambah baik seiring pelaksanaan gaji minimum yang dilaksana di seluruh negara. InsyaAllah mudah-mudahan dengan izinnya saya yakin keprihatinan dan kebijaksanaan yang bawa Ketua Menteri kita, saya ingat dia akan pertimbangkan secepat yang mungkin, insyaAllah. Datuk Isnin ditemui RTM selepas Majlis Penutupan Kursus Transformasi Ketua Kampung Siri 7 2023 Dun Labuk di Beluran. Beliau berharap kursus ini memberi ilmu yang bermanfaat kepada para peserta agar berupaya melaksanakan tugas dengan lebih efisien. Seramai 23 ketua kampung dan 5 wakil ketua anak negeri menyertai kursus hari ini yang dikendalikan bekas Hakim Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak, Datuk Martin Idang selaku penceramah jemputan. Universiti Malaysia Sabah UMS akan menjadi tuan rumah Karnival Minggu Sains Negara peringkat negeri yang akan bermula esok. Karnival 3 hari itu antara lain bertujuan memberi peluang kepada penggerak dan pengamal sains, teknologi dan inovasi STI tempatan mengetengahkan kepakaran masing-masing kepada umum. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Joseph Kur berkata karnival itu akan dirasmikan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor. Selain pameran, turut berlangsung pelancaran Malaysia Techlimpics. Pada tahun yang lalu, Malaysia Techlimpics telah memasuki Malaysia World Book of Records di mana kita telah mencatat penyertaan yang paling besar untuk pertandingan sebanyak 1.03 juta. Daripada Sabah pula, kita telah mendapat 300 lebih penyertaan pada tahun lalu. Datuk Atta memberitahu pemberita selepas menyempurnakan program Santai Bersama Media Sabah di Kota Kinabalu. Beliau berkata program Kembara Sains Borneo siri pertama juga sudah dilancarkan di Kota Marudu, akan diteruskan ke daerah Pitas dan Kudat. Program siri kedua pula akan diadakan bulan depan melibatkan Kimanis dan Papar sehingga bahagian pedalaman atas Sabah. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sabah akan memberi insentif kepada atlet yang berjaya memenangi pingat dalam kejohanan Majlis Sukan Sekolah Malaysia MSSM. Pengarahnya Raisin Saidin berkata insentif tersebut sebagai pembakar semangat 631 atlet negeri yang akan berjuang dalam tamasya berkenaan. Emas secara individu kita akan memberikan insentif sebanyak RM300 dan bagi perak individu pula RM200 dan gangsa RM100. Bagi acara berkumpulan juga kita akan memberikan insentif RM350 bagi emas, RM250 bagi gangsa dan RM150 di tempat yang ketiga lah. Raisin berkata demikian kepada RTM selepas majlis penyerahan bendera dan amanat mengarah kepada kontingen MSSS ke kejohanan MSSM 2023 di Kota Kinabalu. Beliau menambah atlet yang berjaya memecah rekod individu dan berkumpulan juga akan mendapat insentif masing-masing RM200 dan RM500. Menurut Raisin, kontingen Sabah menyasarkan tempat ketiga keseluruhan tahun ini dengan acara olahraga dan badminton menjadi sandaran utama.
sebanyak 24 acara dipertandingkan dalam MSSM 2023. Antaranya bola keranjang, bola sepak, kriket, rugby, sepak takraw dan memanah. Baik, paparan tadi mengakhiri berita dari Sabah petang ini. Lebih banyak perkembangan kembali bersama Miza Irsni. Silakan, Miza. Baik, terima kasih Anisya.